إلى أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Al-Madjal Ar-Rabih, yang mana minggu lepas kita tersilap muka surat. Tak ada siapa yang menegur. Kitab pun tak ada tuan-tuan ni. Iaitu muka surat 31. Kita ke belakang. Ke 32 lah soal. Ke 1 ke 32? Tak ada. 31 ke 32? Untuk itu. Untuk saya baca. Sawabun man qalaha 10. Pahala orang yang membacanya 10 kali, yaitu kelebihan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu zikir yang biasa kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana sebelum ini barang siapa membacanya 1 kali, sebelum sekali barang siapa membaca sekali, musaddiqan qalbuhu, dia membenarkan dengan hatinya. Jadi bila kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita membacanya dengan pengertian yang kita faham dalam hati kita. Lahul mulku, Allah Ta'ala memiliki segala kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah itu pada setiap di atas sesuatu berkuasa. Itu maksud kalimah itu. Jadi apabila kita baca dalam hadis kata musaddiqan biha qalbuhu, dan dia membenarkan dalam hatinya, dia menyaksikan apa yang disebut tu. Kecuali terbuka pintu langit. Masya Allah, terbuka pintu langit. Fataqallahu azza wa jalla sama fatqan. Maka hadis mengatakan maka terbuka pintu langit, sehingga dipandang siapakah yang berkatanya. Itu sebagai simbolik lah. Bermaksud kalau pintu langit tak terbuka pun, Allah Ta'ala tetap pandang begitu kan. Tapi simbolik nak menggambarkan bahawa terbuka pintu langit, maka kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmat. Dan hadis mengatakan, dan berhaklah
seseorang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikurniakan permintaan dia. Bermaksud kata-kata itu mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu mendatangkan kesukaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau raja tu kaya, raja tu pemurah. Ya. Sebab tu zaman dulu raja-raja ni dia suka dipuji. Sebab tu raja-raja tu ada penyair-penyair di raja. Jadi zaman dulu siapa nak cari duit, dia pandai bersyair, maka dia kerja istana. Tugasan dia puji raja. Puji raja dapat duit, puji raja dapat duit. Ada dalam syair, tak ingat saya syair tu. Ada dalam syair Arab, macam mana seorang perempuan memuji raja tu. Sekali dipuji dia bagi harta, sekali dipuji harta, sampai raja kata dah cukup. Aku takut habis harta aku dia tu. Betul-betul pandai dia. Orang perempuan tu puji raja. Raja ni pemurah. Bila kena puji dia, bagi duit. Bagi puji. Akhirnya dah cukup. Jangan cakap lagi kata. Sebab aku cakap lagi, aku terpaksa bagi duit. Kenapa? Sebab raja tu selain dia kaya, dan dia pemurah dan baik hati, dan hati dia mulia. Sebab tu orang dulu dia dapat, bila dia puji raja, seronok raja tu, maka dapat duit. Kenapa raja tu bagi? Sebab dia kaya, dan dia baik hati, dia pemurah. Maka tidak ada raja yang terlebih baik berbanding Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang terlebih mulia berbanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengucapkan kalimah yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mengungkapkan itu dengan kepahaman dalam hati kita, menyaksikan apa yang kita sebut tu. Menghayati la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, Tuhan memiliki segala kerajaan ini, walahul hamdu, segala puji bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas sesuatu. Maka terbuka pintu langit sebagai simbolik. Maka Allah Taala memandang kepada orang tadi. Maka dalam hadis mengatakan, barang siapa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu akan memberikan segala permintaannya. Itu tentang kelebihan mengungkapkan kalimah tersebut. Maka tajuk yang kita baca pada malam ini adalah bagaimana pahala kalau orang menyebutnya 10 kali sehari. Tak lama bona pun. Lama ni tengok WhatsApp ke setengah jam. Tengok Facebook pun lama. Nak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ulang 10 kali agak 5 minit lebih dah. Pahala sangat besar. Maka bab pada menyatakan thawabun man qalaha 10. Bagaimana pahala kalau orang mengulang kalimah itu 10 kali? An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Abi Ayyub Ansari ni maksudnya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari
Diriwayatkan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengatakan, menuturkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail, seperti orang yang membebaskan 4 nyawa daripada anak Nabi Ismail. Sebagaimana orang yang memerdekakan 4 nyawa daripada anak Ismail. Apa maksudnya Allah Alam? Memerdekakan seseorang lah. Sebab memerdekakan seorang ni besar pahala dia. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian seterusnya, thawabun man qalaha fi yaumin mi'ata marrah. Ni dia, sorry kena mujahadah sikit. Bab pada menyatakan pahala orang menyebutnya 100 kali. 100 kali tu lama lah. Kena bagi. Pagi 20 kali, tengah hari 20 kali, petang nak habiskan sehari semalam 100 kali. Kalau siapa boleh beramal tu, hebatlah. Di amalan ni, semakin banyak kita amal, semakin orang tu mulia di sisi Allah SWT. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa mengucapkan kalimah yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, dalam satu hari, jumlah dia mi'ata marrah, 100 kali. Kata ulama, sayugio kita. Sayugio ni apa? Sayugio ni bahasa lama, bahasa hang tuah begitu. Bahasa kita apa? Itulah dia. Sayugio ni apa? Terpek lah. Macam mana? Gembira. Macam tu lama. Sayugio kan? Bukan gembira. Kalau bahasa Arab dia sebut yambari. Bahasa Arab yambari. Kalimah yambari. Ditulis sayugio ni elok maksudnya. Sayugio. Kalau bahasa Arab yambari. Yambari alaina. Yambari alaina, kalau diterjemahkan sepatutnya. Sepatutnya kita, yambari ni sepatutnya, ataupun elok kiranya. Elok kiranya, itu maksud dia. Sayugio ni elok kiranya. Dia tak kata sunat, wajib. Dia tak kata sunat. Dia yambari sepatutnya. Elok kiranya. Wah, tu orang bahasa tu. Dia anda tahu lain tepat bunyi kan. Betul ni elok kiranya. Betul. Penting. Longan pun sedap. Sayugio elok kiranya, betul kan. Nak sebut apa tu? Lah. Situlah bayar. Lupa lah. Macam mana sampai situ sayugio tadi? Saya sebut sayugio dia apa? Sayugio apa? Sayugio. Tak lupa, saya nak sebut apa pun lupa. Lupa bahasa gio dia semua lupa. Tak apalah, kita tahu lah. Jadi Nabi SAW menyebut barang siapa mengucapkan kalimah tersebut pada satu hari,
100 kali. Ya. Ada bonus saya sebut, saya lupa. Kenapa tiba-tiba saya geo tu. Ya. Saya nak sebut, langsung berhenti kat saya geo, langsung hilang bonus saya nak sebut. Lupa lah, dah lupa. Ya. Jadi tak apa. Kalau kau ingat kan saya ulang boleh. Ya. Jadi dalam hadis Nabi menyebut, barang siapa berkata kalimah tersebut dalam satu hari sehari semalam, mi'ata marratin, 100 kali. 100 kali ni banyaklah. Satu kali ni banyak. Tak semua orang boleh ramal satu kali. Kalau sekali tadi boleh. Kalau 10 kali, itu pun boleh lagi. Tapi kalau 100 kali ni, itu memerlukan keazaman yang lebih, mujahadah yang lebih. Ingat boleh dah. Ingat boleh dah. Sebab saya tak sabut, sebab tak penat ni. Jadi kata ulama, apabila datang satu hadis kepada kamu tentang fadilat amalan, apabila datang kepada kamu satu hadis tentang fadilat amalan, walaupun ia sunat, maka sayugio. Saya nak sebut tu lah tadi. Tiba-tiba berhenti ke situ, langsung terlupa benda nak sebut. Datang hadis, ulama menyatakan, bila datang kepada kamu satu hadis tentang kelebihan amalan, ataupun satu hadis yang menceritakan Nabi pernah melakukannya, sunnah Nabi SAW, maka sayugio. Situ berhenti tadi. Apa tadi? Elok apa? Elok kiranya kita lakukan hadis itu walaupun sekali seumur hidup. Dia rasa. Maka tak sepatut kita kata sunat. Betul. Jadi tu yang saugio tu. Saugio tu nak khabarkan wajib pun tak. Saugio sepatutnya ulama kata, bila datang satu hadis Nabi ataupun hadis-hadis yang menceritakan Nabi pernah melakukannya, sebab apa sahaja yang Nabi pernah lakukan, maka itu kira sunat. Kalau kita niatkan kita nak ikut Nabi SAW. Begitu halabanya para sahabat ini untuk mengikut apa yang Nabi lakukan, walaupun benda yang Nabi lakukan itu kita kata adat kebiasaan, adat. Sebab tu ada ulama bahagikan Nabi ni ada sunnah, ada sunnah ibadah, ada sunnah adah. Ada ulama bagikan sunnah Nabi ni, apa yang Nabi lakukan itu ada yang nama dia sunnah ibadat, ada nama sunnah adat. Ada ulama bagikan. Sunnah ibadat contoh dia apa? Sunnah ibadat Nabi melakukan sunat ibadat. Sunat qabliyah, ba'diyah. Ada yang dinamakan sunnatun adah, sunnah adat. Sebagai contoh, ulama letakkan menyimpan janggut dan juga memotong misai Nabi. Ada ulama kata ini adalah sunnah adah, dia kata. Bukan sunnah ibadat. Sunnah adah. Tapi kalau kita ikut elok. Tapi dia jadi sunnah adah. Tapi walaupun Nabi lakukan sunnah adah, tapi kalau kita niat ikut Nabi, maka dapat pahala. Maka begitu halaba dia para sahabat ini untuk mengikuti Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Abbas kan Sayyidina Abbas kan Sayyidina Abbas kan sama. Sehingga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas mengatakan, aku adalah salah seorang yang begitu ingin melakukan apa sahaja yang Nabi pernah lakukan. Kata Sayyidina Abbas, sehingga aku pernah menyimpan rambut yang panjang, sedangkan usia dia dah 60-70 dah. Orang mana simpan rambut panjang?
Ragat abla atuk ni. Sebab Nabi pernah simpan rambut panjang, Nabi pernah simpan rambut panjang sampai ke bau. Kita pernah tak simpan rambut panjang ke bau? Aduh, masa tengah-tengah muda-muda makin. Tengah apa nama tu? Apa? Pok Yeye tu lama warna. Dia 70 tu lain, kan Pok Yeye nama tu. Abul Potom tu kan. Abul Potom tu apa nama tu? Zaman apa tu? Zaman mari dah dolah, kita kata zaman 60-an mari dah dolah. Kita simpan banyak sampai ke bau tu kan. Tapi masa tu kita niat apa? Tak ada niat ikut sunnah Nabi tu kan. Kita niat ikut penyanyi tu kan. Maka pasal tak dapat pahala lah. Pernah semua simpan rambut. Tapi masa tu kita simpan rambut niat nak ikut rambut siapa kan. Tak dapat pahala. Nak dapat pahala, simpan balik dengan niat ikut sunnah Nabi, boleh dapat pahala. Walaupun kita pernah simpan rambut panjang, tapi masa tak ada niat. Niat kita nak ikut penyanyi, pelakon, tak ada pahala. Dah umur 80, baru baca kitab nah. Kawasan nah. Boleh simpan. Jadi Sayyidina Abbas mengatakan, aku lakukan apa saja sunnah Nabi, termasuk menyimpan rambut yang panjang, aku pernah lakukan, dia kata. Maka ada satu lagi sunnah Nabi yang tak mampu aku nak lakukan sebab aku dah berusia, katanya. Apa dia sunnah Nabi? Iaitu berjalan daripada Mekah ke Arafah, berjalan kaki. Jalan kaki Nabi lakukan ke Arafah, berjalan kaki. Jadi Sayyidina Abbas kata, yang tu aku tak sampai nak amal. Badan pun dah tua, tak terdaya. Yang lain semua aku amal. Jadi ulama mengatakan, sayubiyo, bila kita membaca hadis tentang kelebihan amalan, kita lakukan walaupun sekali seumur hidup, supaya kita jadi ahli sunnah tu. Ahliyatu sunnah nama dia. Jadi maksud di akhirat nanti, Allah Ta'ala sebut balik, siapa yang pernah mengamalkan la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Kita pun, dia. Okay. Siapa pernah mengamalkan la ilaha wahdahu la syarika sampai akhir 100 kali. Itu kita malih nak buat banyak warna, maka kita tak termasuk dalam ahli tu. Jadi bagi orang yang ada semangat, dia cuba lakukan walaupun sekali semua hidup, pernah dilakukan untuk mendapat kelebihan fadilat macam 100 kali. Begitulah para ulama. Begitu kuatnya para sahabat ikut apa yang Nabi lakukan, sehingga ada seorang sahabat Nabi, bila dia lalu satu jalan sampai satu kawasan, dia tunduk dan tak ada sebab apa pun tunduk. Kita ni tunduk kalau depan tu ada pokok kau, ada apa pengalang kau, baru dia tunduk. Sahabat dia tak, dia lalu tunduk. Kenapa kau tunduk, dia kata? Sebab Rasulullah pernah jalan sini, Rasulullah tunduk. Sedangkan masa Nabi tunduk tu sebab ada dahan masa tu. Ketika Nabi tunduk pada zaman Nabi itu, di situ ada pokok, ada dahan. Maka bila Nabi lalu, Nabi tunduk. Tapi dalam tempoh yang lama, pokok tu dah ditebang, dahan tak ada dah. Sahabat dia tetap tunduk. Sebab Nabi pernah tunduk, dia kata. Walaupun sebab Nabi tunduk tu bukan sebab Nabi tunduk tanpa sebab. Nabi tunduk disebabkan ada dahan tu. Tapi sahabat ni tak tunduk juga. Sebab apa? Nabi pernah tunduk situ. Begitulah halabanya para sahabat nak ikut Nabi SAW. Hubban li Nabi, dia kata. Tanda cintanya kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita ni ada rasa cinta kepada Nabi SAW, apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi suka, kita buat walaupun sekali. Kan? Walaupun sekali pakai. Nabi pernah pakai serban. Kan apa dah khabar, buang tabiat tu. Tiba-tiba ke serban pula. Sekali kita pakai kan. Kata nak pakai kat rumah kan. Sekali pakai. Jadi hadis yang mengatakan Nabi pakai serban kan. Serban ni sunat yang ringan lah. Tak ada apa. Tapi kita lakukan sekali. Apa saja Nabi lakukan. Begitu juga makan. Nabi suka makan apa. Dan kita niatkan
Sebab ulama kata sayur elok kiranya kita lakukan mana-mana fadilat amal sekali, walaupun sekali semua hidup, supaya kita menjadi ahli hadis itu. Itu yang nak kata tu. Kita nak membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. Kita kata banyak warna. Cuba usahakan sekali kita buat. Maka kita bermaksud kita pernah mengamalkan amalan itu walaupun sekali semua hidup. Kita ahliyatul hadis. Kita ahli pada hadis tu. Maka barang siapa melakukannya 100 kali sehari semalam, kanat lahu 'idla riqab. Maka umpama mereka membebaskan hamba. 100 hamba ni. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis bagi orang tu 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Yang ni kita tendak ni. Yang pertama tadi diberikan 100 kebaikan, yang kedua muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dipadamkan bagi orang itu 100 dosa kejahatan dia. Kita memang berhajat sangat dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal yang mudah, tak keluar duit pun. Kita je ni kedakut kan. Bab duit itu tunggu saya nak mikir dulu seminggu. Ni tak pakai duit. Hanya kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai akhir itu, maka apa dia punya fadilah dia? Muhayyat mi'atu sayyi'ah. Dihapuskan 100 kejahatan kita. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Ini pun kita berhajat. Dan orang ini akan didinding, hirzan akan dijaga daripada godaan syaitan. Kita ni jenis diambil dari syaitan tu apa ya? Bahau dah lapis dah bahau. Syaitan tu bisik-bisik ya. Gelobu tak apa pergi bondo yang elok tak apalah. Dah lapis dah. Syaitan bisik-bisik kan. Lemah kita ni. Bila dibisik-bisik maksiat tak buat ini kalau kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia punya faedah dia hirzan minasyaitan yaumahu. Hari itu dia terpelihara daripada godaan syaitan. Pada hari tersebut hatta yumsi, sehingga petang. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bih ahadun amila. Ini hebat. Maka hadis mengatakan tidak ada seorang pun di akhirat nanti. Walam ya'ti ahadun. Tidak ada seorang pun di padang mahsyar nanti membawa amalan terlebih afdal daripada amal ni. Mimma ja'a bih. Tak ada orang boleh menandingi amal yang kita baca. Kita baca satu kali, bermaksud di akhirat nanti di padang mahsyar dibuka catatan amal tu. Kita pernah membaca 100 kali, maka kemuliaan dia itu tak ada siapa pun boleh menandingi. Itu maksud hadis ni. Walam ya'ti ahadun bi afdal. Tidak ada seorang pun boleh menandingi amalan ini. Mimma ja'a bih, sesuatu yang pernah dilakukan itu illa ahadun amila akthar. Kecuali ada orang yang lebih baca lebih banyak daripada dia. Tu dia akan potong dia. Kalau orang tak pernah baca yang ni, tak ada siapa pun boleh menandingi dia. Dia ada amal sendiri lah. Dia ada sedekah, dia ada sembahyang. Itu kelebihan khusus. Sebab itu ulama bila berbicara tentang kelebihan amal, kelebihan amal itu tidak boleh ditandingi oleh amal yang lain. Jadi khususiat. Bila kita cerita tentang kelebihan solat,
Maka amalan solat ni tak ada satu amal pun boleh menandingi dia. Bermaksud kemuliaan yang khusus. Bila orang sebut tentang kemuliaan puasa, apa Nabi sebut? Kelebihan puasa. Sehingga Nabi mengatakan, kullu amal ibnu Adam lahu illa saum. Setiap amalan anak Adam baginya ditulis qadar pahala. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam baginya telah tertulis pahala. Illa saum, kecuali puasa. Allah Ta'ala sebut hadis kursi, fa innahu li. Sebab orang tu puasa kerana aku. Wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang akan balas pahala puasa. Jadi hadis ini menggambarkan tak ada satu amalan yang boleh menandingi amalan puasa. Bila kita sebut solat, tidak ada amalan yang lebih menandingi solat. Bila kita sebut tentang salawat ke atas Nabi SAW, hadis itu menggambarkan tak ada amalan yang boleh menandingi amalan salawat ke atas Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Sehingga Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan salawat. Maka Nabi sujud syukur. Jadi sahabat tanya, apa yang kau sujud syukur ya Rasulullah? Panjang sangat engkau sujud syukur. Sehingga aku mengira engkau dah mati dah cabut nyawa. Jadi sahabat dia tengok Nabi sujud syukur, dia tunggu ya. Sahabat dia tahulah Nabi sujud syukur sebab tak ada rukuk kan. Dia berdiri terus sujud. Jadi sahabat fahamlah Nabi sujud syukur. Tapi masalahnya lama sangat Nabi sujud syukur sehingga sahabat tadi rasa bimbang. Tak bergorak Nabi ni dah mati ke? Dia pun pergi usik, tengok bergorak lagi. Hadis itu menggambarkan begitu lamanya Nabi sujud syukur. Bila dia bangun, sahabat dia tanya, apa yang kau syukurkan ya Rasulullah begitu panjang? Sehingga aku bimbang dan terletik di hati aku bahawa nyawa kau dah dicabut dah. Maka Nabi kata, turun sebentar tadi malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, man shalla alaika salatan. Barang siapa bersalawat ke atas engkau satu kali, sallallahu biha asyra. Tuhan akan bersalawat ke atas 10 kali. Maka apa kata ulama? Ulama mengatakan jangankan 10 salawat daripada Allah. Jangankan 10 salawat daripada Allah. Cukup satu salawat daripada Allah. Kalau kita mengucapkan satu salawat, Tuhan akan salawat ke atas kita 10 kali. Hadis itu contoh sebutnya. Sallallahu biha asyra. Tuhan akan salawat ke atas 10 kali. Jadi ulama yang faham makna hadis ini, kata ulama, jangankan 10 salawat daripada Allah. Satu salawat daripada Allah cukup. Satu salawat daripada Allah cukup, kata ulama. Letakkanlah satu timbangan. Timbangan ini apa? Timbangan adalah salawat Allah kepada kita. Disebabkan kita bersalawat ke atas Nabi, maka Tuhan bersalawat ke atas kita. Jangankan 10 salawat, kata ulama, satu salawat cukup. Salawat yang datang daripada Allah kepada kita. Letak satu timbangan. Satu timbangan lagi adalah amal kita daripada kecil sampai mati. Selain salawat. Kita bersedekah, kita pergi haji, kita pergi umrah, kita baca Quran, kita berzikir. Letaklah selain salawat. Amal keseluruhan, kata ulama, semenjak kecil sampai kita mati. Kan banyak amal kita. Kita datang ke masjid, kita dengar kuliah. Semua itu bentuk pahala. Letak satu ni. Maka lebih berat salawat Allah kepada kita yang satu kali, kata ulama. Mana lebih besar pahala salawat Allah kepada kita satu kali berbanding seluruh amal kita yang bukan salawat. Sebab itu Nabi faham, maka Nabi sujud syukur sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dengan salawat itu. Maka ulama mengatakan apa? Ulama mengatakan seafdal amal adalah salawat. Seafdal amal adalah
adalah salawat. Sebab tu ulama kata, sekiranya kita sadar dalam hidup ni dah lewat. Umur 50 pun sadar, umur 60 pun nak sadar, pinggang dah longgar pun nak sadar. Jangan nak sembahyang. Nak beramal banyak tak boleh dah. Jadi ulama kata sekiranya kita lewat sadar, maka perbanyakkan salawat ke atas Nabi sallam. Maka salawat itu boleh mengisi semula waktu-waktu kita yang kita sia-siakan kan. Kata ulama. Supaya apa? Supaya kita di akhirat nanti jangan terkebelakang sangat daripada orang lain. Semua miskin amal. Jadi nak memperbanyakkan amal itu, perbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu keadaannya, maka salawat yang paling afdal. Tetapi bila kita tengok, setiap amal itu ada khususiat dia yang tak ada pada amal yang lain. Begitulah yang kita sebut. Dalam hadis mengatakan, sekiranya orang itu membaca satu hari kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka akhirat nanti bila dibuka kitab catatan amal dia, tak ada seorang pun boleh menandingi amal ni, walaupun amal yang lain. Bermaksud dia ada khususiat, kelebihan yang tak boleh amal lain menandingi dia. Itu maksud dia. Sebab hadis macam tu bunyi dia, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bi. Tidak ada seorang pun boleh menandingi amal yang baca satu kali ini illa ahadun amila fa'akthar. Kecuali orang tu mengamal benda yang sama. Dia baca juga kalimah tu dan dibaca lebih pada orang baca. Kita baca 100, dia baca 110. Maka dia menandingi. Kalau orang tak baca yang ni, maka tak ada siapa pun boleh menandingi kemuliaan dia. Itu maksud hadis. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bih. Tak ada seorang pun boleh menandingi kemuliaan dia. Illa ahadun amila akthar. Kecuali seseorang mengamalkan lebih banyak apa dia baca. Kita baca 100. Yang sebelah ni lagi tinggi derajat dia. Kau baca berapa? Dia baca 200. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis-hadis ni bila kita tengok riwayat dia, bila Bukhari Muslim, maka akan kuatlah hadis tu. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Sebut sahih Bukhari Muslim, sangat hadis yang sangat kuatlah. Bukhari Muslim hadis sangat kuat. Seterusnya an Abi Al-Munzir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qultu salah bagi ya Rasulullah alimni afdal al-kalam. Daripada Abi Munzir Al-Juhani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku pernah berkata kepada Nabi SAW. Maka kata Abi Munzir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni afdal al-kalam. Ya Rasulullah, ajarkan aku seafdal kalimah. Ya Rasulullah, ajarkan aku seafdal perkataan. Qala, Nabi bersabda, menjawab, ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir, qul, sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Yang ini tambah sikit, yuhyi wa yumit. Yang tadi tak ada. Ini tambah, yuhyi wa yumit. Tambah lagi, biyadihil khair. Baru, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata, ya Aba Munzir, sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marratin fi yaum. Banyak Nabi amalan. Sebut dia 100 kali sehari. Sebab dia minta kan. Dia minta dia bagi amalan.
Kemudian Nabi kata apa? Fa innaka yauma idzin afdalan nasi amalan. Maka pada hari itu, Nabi kata, pada hari itu kalau kau menyebut kalimah itu 100 kali, fa innaka yauma idzin, pada pagi hari itu engkau adalah afdalun nasi amalan. Pada hari itu engkau adalah semulia-mulia manusia beramal pada hari itu. Jadi maksud kita jaga solat yang wajib. Yang wajib kita jaga, kemudian kita baca zikir itu 100 kali. Apa Nabi sebut? Maka Nabi mengatakan, ya Abul Munzir, sekiranya kau baca jumlah itu, fa innaka yauma idzin afdalun nasi amala. Maka sesungguhnya pada hari itu engkaulah yang paling tinggi amalnya. Illa man qala mithla ma qulta. Kecuali ada orang lain yang sebut macam mana engkau sebut. Hadis riwayat rawah al-Bazzar fi sanadihi Jabir. Dan akhirnya wa ya'ti dzikru sabab idza qala sabah al-masa' wa dzikr insyaallah. Sawabun nau'un minhu, pahala yang lebih kurang sama. Hadis yang menyatakan pahala yang sama. Wa kharaja Ahmad wal Bazzar bi isnadihima an Mu'adz bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bazzar, dengan sanad kedua-duanya sampai kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pendek. Yang tadi panjang-panjang semua kan. Jadi satu masa kita latih panjang tak ada kan. Kita baca sekadar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebab hadis ni macam tu matan dia. Nabi mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian tambah lagi ahadan samadan. Dia ambil ayat surah Ikhlas tu kan, ahadan samadan, Allah Ta'ala yang esa, Allah Ta'ala yang samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai situ bacaan dia. Ini bukan ayat Quran tapi ini zikir. Surah Ikhlas itu diolah ayat dia, maka dia jadi zikir lah. Dia bukan mengubah ayat Quran tak. Tapi surah Ikhlas tu diambil, diolah jadi zikir. Kita tak kata qul huwallahu ahad, tapi ahadan, bermaksud Allah Ta'ala yang esa, samadan, Tuhan yang samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa mengucapkan itu sekali je. Sekali. Nabi tak kata berapa kali, tapi Nabi kata barang siapa menyebut itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kutiba lahu alfi hasanah, maka ditulis orang tu 2000 kebaikan. Alfi ribu kebaikan. Sebab kira tu kita tak sebut kataan Melayu yang tu, ribu kebaikan. Bermaksud 2000 kali 1000. Alfai 2000, alfai 2000, alfun 1000. Kalau alfai alfun bermaksud 2000 kali 1000. Berapa? Tak dapat ni orang. Kalau buka handphone nampak. Jadi bila dia sebut ada wirid, macam wirid Imam Nawawi,
Imam Nawawi tulis alfu 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 zikr, alfu alfu kalimah, 1000 kalimah. Imam Nawawi dalam zikir dia sudah alfu alfu alfi la haula wala quwwata illa billahil azim. Bi alfin 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 la haula wala quwwata illa billahil azim. Dia maksud dia mengatakan bahawa 1000 kalau 1000 maksud dia 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 kalimah la haula wala quwwata illa billahil azim. Sebab tu dalam sebahagian wirid, para ulama menulis wirid itu kita sebut wirid yang menjimatkan kita. Wirid yang menjimatkan kita. Masya Allah. Jadi kepahaman yang ini memerlukan tafakuh. Kepahaman sendiri memerlukan tafakuh pada agama. Sebab tu agama ni perlu ada tafakuh dia. Tidak sekadar nas, sekadar nas itu tidak tafakuh. Tafakuh ni kita memahami nas dari Al-Quran dan hadis. Jadi dalam amalan ini ada namanya penjimatan. Jadi ada riwayat hadis daripada Nabi SAW, satu riwayat Nabi melihat seorang wanita yang kuat beramal. Yang mana wanita tadi dia beramal, iaitu selepas subuh dia mengamalkan wirid. Jadi wirid yang dia baca sampai dia ada wirid lah. Hadis ini menggambarkan bahawa amalan ini Nabi tak tunjukkan berapa banyak nak baca, berapa banyak nak sembahyang, Nabi tak tunjukkan. Berapa banyak nak bertasbih, berapa banyak nak bertahmid. Ada riwayat yang Nabi sebut, macam kelebihan kita baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan yang akhir tu kan, la ilaha illallah syarikalah. Itu ada hadis yang menceritakan bilang-bilangan tu. Tetapi Nabi tidak menghadkan bilangan, bermaksud tidaklah para sahabat itu terikat dengan sesuatu yang Nabi tunjuk. Bermaksud para sahabat itu bebas nak baca zikir banyak mana dia baca. Sebab itu ada sahabat dia nak tambahkan lagi bilangan zikir dia. Semakin banyak semakin Tuhan suka. Sebagaimana Nabi tanya seorang sahabat, banyak mana kau salawat ke atas aku sekali? Bagaimana banyak mana kau salawat ke atas aku? Nabi tanya sahabat tadi, aku peruntukkan waktu aku satu hari 1/8. Nabi kita bagus, tapi kalau kau tambah lagi baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tambah, aku peruntukkan waktu aku 1/6 salawat. Yang lain tu buat lain. Yang lain tu buat amal yang lain. Tapi 1/6 ni salawatnya. Nabi kata, bagus, baik. Tapi kalau kau tambah lagi baik. Aku tambah ya Rasulullah, aku jadikan 1/4 waktu salawat. Nabi kita baik. Tapi kalau kau tambah lagi baik. Sampailah akhir dia, sahabat tadi, aku gunakan waktu aku keseluruhannya bersolat atas engkau. Bermaksud lelaki yang tadi dia ingin beramal selawat dia. Maka Nabi kata, kalau begitu Allah Ta'ala telah menjamin duniamu dan akhiratmu. Jadi bermaksud para sahabat itu tidak ditunjuk oleh Nabi Rasulullah banyak mana nak beramal dan sebagainya. Maka ada seorang perempuan yang kuat beramal. Di antara amalan dia, selepas solat subuh dia ada amal dia. Dia baca tasbih, baca tahmid, baca. Sehingga bila Nabi keluar masjid, maka orang perempuan tadi masih lagi beramal. Nabi dah buat urusan, dia keluar dah. Balik, orang perempuan tu masih beramal. Dan Nabi tahu dia mengamalkan wirid itu setiap hari. Tapi mengambil waktu yang banyak. Banyak Nabi kan wirid dia kan. Itu hak kita.
Kita boleh susun untuk wirid kita boleh susun. Setiap malam kita nak baca surah Muluk, kita nak baca surah Sejadah. Boleh. Kita letakkan. Jadi amalan ni banyak, kita tak teramal. Sebelum nak tidur baca ayat kursi, baca 3 kul. Banyak tu. Lepas tu baca 3 kul, tiup kat tangan. Lepas tu sapu kat sampai ke kaki. Masa salam menengah kan, bacalah hadis ni. Buatlah. Habis salam menengah tu tak buat dah. Sebab apa? Banyak amalan. Ni amalan. Jadi, masya-Allah amalan ni banyak. Kita yang terpulangnya menyusunnya. Sebelum tidur banyak amalannya. Maka wanita tadi mengamalkan wirid-wirid itu yang panjang. Maka Nabi datang kepada wanita tadi. Nabi mengatakan, "Hendak tak aku ajarkan kamu beberapa kalimah, tak lama mana pun pahala dia sama macam kau beramal yang banyak ni." Nabi kata. Jadi bertasbih banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 tasbih tasbih yang panjang ni agaklah. Lepas tu tahmid pula banyak, memerlukan waktu yang panjang. Nabi kata, "Hendak tak aku ajar tasbih yang pendek tapi pahala sama yang." Bagaimana ya Rasulullah? Subhanallah adada ma khalaqa. Lupa sudah apa? Wirid Hasani ni. Subhanallah adada ma fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Tasbih betul ya. Yang umum tadi tasbih dia subhanallah, banyak tasbih dia. Memadai menyebut subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Bermaksud subhanallah sebanyak makhluk yang kau jadikan di langit. Bermaksud kita mengucap subhanallah, tetapi malaikat tulis bilangan subhanallah itu sebanyak makhluk yang ada di langit. Makhluk yang di langit berapa juta? Tak terkira kita makhluk di langit berapa juta. Kita nak baca subhanallah sebanyak bilangan makhluk di atas langit, tak terbuat kita. Katalah 2 juta, lebih daripada 2 juta lagi makhluk di langit. Planet ni berapa juta dah. Katalah 10 juta. Katalah 10 juta, lebih daripada itu lagi. Katalah 10 juta makhluk ada di langit. Berapa lama tempoh kita nak subhanallah 10 juta? So tak boleh ambil kerja lain dah. Tetapi apabila kita menyebut subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah sebanyak bilangan makhluk di langit, maka kata ulama, malaikat akan tulis subhanallah itu sebanyak bilangan makhluk di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah sebanyak bilangan makhluk yang Tuhan jadikan di bumi. Cuba kira makhluk yang Tuhan di bumi. Gila apa? Tak dapat ngira dah. Makhluk yang Tuhan jadikan kat gajah mati pun tak kira kita lah. Yang samut yang konggo yang ular dapat kita. Tak dapat kita. Pun berjuta aja. Tetapi apabila kita menyebut subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah sebanyak bilangan makhluk yang Tuhan jadikan di bumi, maka kata ulama, malaikat akan tulis bilangan tasbih itu mengikut bilangan makhluk di bumi. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah sebanyak bilangan makhluk di antara langit dan bumi. Tengah-tengah udara ni pun ada makhluk. Bukan burungnya, banyak lagi. Udara, air, hujan, awan. Boleh kira bilangan awan berapa?
Tak terkira kita bilang awal. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah sebanyak bilangan makhluk di antara langit dan bumi. Bila menyebut sebegitu, kata ulama, malaikat akan tulis subhanallah sebanyak bilangan di antara langit dan bumi. Sebab itu ulama di atas kepahaman hadis ini, maka ulama menyusun wirid seperti Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ulama besar, ulama kita. Maka Imam Nawawi ada hizib, namanya hizib Imam Nawawi. Wirid Imam Nawawi. Dalam hizib Imam Nawawi, dia buat alfi la haula wala quwwata billahil azim. Mula-mula kata alfi la haula wala quwwata billahil azim. Kita nak menyebut la haula wala quwwata illa billahil azim 1000 kali. Agak berapa lama kita nak habiskan 1000 kali? Tak sampai dah, lalap dulu. Entah 5 kali lalap baru dapat 1000. Nak baca la haula wala quwwata illa billahil azim 1000 kali. Berapa tempoh dia? Tak dapat itu. Tetapi bila kita menyebut alfa marrah, la haula subhanallah alfa marrah, aku mengucap subhanallah sebanyak 1000 kali, bermaksud malaikat tulis 1000 kali. Sebab itu Imam Nawawi dalam wirid dia bukan sekadar 1000, dia sebut alfu alfin, 1000 kali 1000. Bahkan 3 double lagi, alfu alfi. Kalau orang pernah baca hizib Imam Nawawi, dalam wirid Darul Hasani pun ada, dia ambil daripada wirid Imam Nawawi masukkan dalam Tul Mukhtar itu. Imam Nawawi sebut apa? Alfu alfi la haula wala quwwata illa billahil azim. Maksud wirid itu, ya Allah, tulislah la haula wala quwwata illa billahil azim yang aku sebut ni 1000 kali 1000 kali 1000. Berapa tuan-tuan? Memang tak dapat dah. Kalau tu ke handphone. 1000 kali 1000 kali 1000. Maka kata ulama, maka ditulis sebanyak bilangan itu. Sebab itu ulama yang faham tentang makna ini, mereka bersemangat menulis zikir dan sebagainya. Sebab itu salawat pun macam tu juga. Kita nak salawat banyak-banyak, Masya Allah. Sebab itu begitu juga zikir. Sebab itu kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wa ilmullah. Apa maksud kalimah ini? Kalimah ini bermaksud kita tak mampu nak berzikir banyak-banyak, tetapi ketika mana kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin. Bermaksud ya Allah, tulislah pahala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu setiap kelipan mata aku. Kita tak mampu nak sebut la ilaha illallah setiap saat, tapi kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Bermaksud ya Allah, aku mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulislah pahalanya fi kulli lamhatin, pada setiap kelipan mata aku. Kita menyebut tahlil, kita menyebut kalimah itu sekali ya. Tetapi setiap kali kita kelip mata, maka ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebab kita dah minta kepada Allah. Oh, itu luar biasa permintaan kita, banyak banget ya. Kita boleh minta apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menulis doa zikir, maka mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seolah-olah nak mengatakan ya Allah, aku tak mampu nak mengulang-ulang kalimah ini ya Allah, tetapi dengan kalimah ini kau berilah pahala fi kulli lamhatin, sebanyak kelipan mata aku, wa nafasin, dan sebanyak bilangan nafas aku. Kita tak mampu nak berzikir setiap nafas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tak mampu kita. Kita nak berburak lagi, nak mumpik lagi, banyak nak buat apa.
Jadi kita baca begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin Rasulullah. Jadi Tuhan tulis pahala. Begitu rahmat. Tuhan tulis tak? Tuhan tulis, kata ulama. Bagi pahala sebanyak yang kita minta. Bukankah Allah Ta'ala dah mintalah. Minta apa kau nak minta? Lah mintalah. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada Abul Munzir, wa ya Abul Munzir, katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Bukan ni. Ya sudah. Mana tadi? Yang tadi kan. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka ditulis baginya alfai alfi. Itu hadis dia kan. Jadi alfai alfi, Nabi kata ditulis sebanyak alfai alfi. Jadi alfai alfi maksud 2000 kali 1000. 2000 kali 1000. Berapa tadi? Belum habis hero kan. Sebanyak 2000 kali 1000 kebaikan. Alfai alfi hasanah. Bermaksud Allah Ta'ala berikan 2000 kali 1000 kebaikan bagi mereka yang mengungkapkan kalimah tadi. Kemudian yang seterusnya, boleh sikit ni kan. Kharaja Tabrani bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dikeluarkan oleh Tabrani daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebab Sayyidina Umar pun termasuk yang didoakan. Bila sebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Taala redha kepada Abdullah dan Umar. Bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Taala redha kepada Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abbas. Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, man qala, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan. Saya terlajak lah. Wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair. Ditambah lagi. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah ya. Tadi sampai wa yumiit. Ditambah apa? Wa huwal hayyu alladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu penting kitab ni ada. Kalau tak ada kitab ni, dengar lepas tu lupa lah. La yuridu biha, dan barang siapa menyebut ni kalimah perkataan disebut tadi, la yuridu biha, dan dia sebut itu di atas tujuan tidak lain kecuali wajah Allah, yang diinginkan wajah Allah. Maksud ingin wajah Allah, yang diinginkan keredaan Allah. Masya-Allah. Ini adalah tujuan yang sangat tinggi. Ini adalah tujuan yang sangat tinggi, dan inilah tujuan yang sangat bijak. Dan inilah orang yang paling bijak hidup dekat dunia. Orang yang paling bijak hidup di dunia, hidupnya adalah untuk mendapatkan wajah Allah, bermaksud hidup dia untuk mendapat keredaan Allah. Maka ini orang yang sangat bijak dan sangat beruntung. Jangan kita pandang banyak-banyak menang. Aku nak jadi jutawan, nak jadi ribuan, nak jadi apa lagi. Banyak-banyak cabang kita nak ni kan. Satu je, nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sonang kerja kita, tak somak kepala kita. Nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa semayang? Nakkan redha Allah. Walaupun ada pahala sebaliknya. Ya. Dan terkadang kita tertarik pada pahala-pahala, tak apa. Ya. Buat amal ni pahala sekian, buat amal pahala sekian. Ya. Tapi yang lebih bijak, kita pandang satu saja. Kenapa? Redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah tujuan yang paling tinggi. Sebab tu letakkan tujuan ini kepada amal ini. Maka disebut dalam hadis, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumiit wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia mengucapkan kalimah ini dengan tujuan apa? Walaupun pahala dia banyak, tetapi dia mengucapkan ini, dia tidak menginginkan kecuali wajah Allah. Bermaksud dia ingat untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Adkhalahullah. Mana apa ya? Oh, ada silap ni. Tinggal muka surat 34 33. Ada Allah jannah ni kan. Illa wajah Allah adkhalahu Allah. Kecuali Allah masuk dalam syurga lah. Ya. Jadi maksud Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita. Itu kelebihan membaca la ilaha illallah kepada tambahan yang lain tersebut. Dan bacaan kita membaca 10 kali, membaca 100 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kelebihan insya-Allah. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala